Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nur al-muzibin nisyani bi nurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin al-dama wasi'un muka'amin amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita sama-sama berjumpa lagi pada kali ini dalam sesi pembelajaran di rumah ataupun PDPR. Moga saya harapkan kamu semua dapat buat persediaan seperti mana jadual-jadual yang dah diedarkan sebelum ini. Okey, sebelum tu saya ucapkan jugalah selamat Hari Raya. Okey, maaf lahir dan batin. Wa kullu am wa antum bi khair. Antum minal aidin wal faizin insya-Allah. Okey, terlupa kasih terayut sekejap. Okey, maka kita masuklah tajuk kita pada kali ini, iaitu tajuk perbincangan kita pada kali ini yang diberikan kepada saya adalah tajuk berkenaan dengan tamadun dan sirah. Tamadun dan sirah. Kamu boleh juga buka buku teks, okey, buku surat lebih kurang buku teks, okey, buku surat 154 154. Okey, kandungan dalam tamadun kerajaan Khulafa Ur-Rasyidin Okey, sebelum kita bincangkan tajuk ni lebih mendalam, okey, lebih lagi untuk penghujungnya, kita cuba tengok dulu satu hadis Nabi SAW yang membicarakan tentang Khulafa Rasyidin yang tergolong daripada golongan orang-orang yang terbaik di kalangan orang manusia lah. Manusia, segala manusia, maka ini telah dinakalkan daripada Nabi SAW, daripada hadis Nabi SAW, rawah atau riwayat Bukhari, khairukum qarni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik kalian ialah kurunku. Kemudian umat selepas itu dan umat selepas itu. Maksudnya ada 3 kurun daripada Nabi SAW hidup. Itu maka orang yang hidup bersama Nabi SAW yang sempat beriman dengan Nabi SAW, maka digelar sebagai sahabat. Itu golongan yang terbaik. Kemudian orang yang hidup selepas kewafatan Nabi dan sempat bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi yang digelarkan sebagai tabi'in, summal lazina, maka itu adalah golongan yang kedua terbaik. Kemudian orang yang ketiga, golongan yang ketiga terbaik iaitu orang yang hidup yang tidak sempat bertemu dengan sahabat Nabi SAW, tapi sempat bertemu dengan orang yang bertemu Nabi SAW, disebut sebagai tabi'in, maka itu adalah golongan yang terbaik juga lah, khairukum, orang yang terbaik. 3 kurun tu dikatakan kurun yang terbaik, sahabat, tabi'in dan juga tabi'in. Maka ini adalah orang yang terbaik. Maka kita akan membicarakan, membincangkan tajuk Khulafa Rasyidin yang masuk dalam 3 kurun tersebut, ataupun yang dikenali dengan nama As-Salafus Salih, iaitu orang yang mengikut lagi acuan yang dibuat oleh Nabi SAW dari segi kehidupan mereka dalam semua aspek. Dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, dari segi politik, dari segi sosial, semua mengikut daripada acuan Nabi SAW. Maka kita akan bincangkan tajuk ni. Okey, kamu boleh tengok buku teks tu ya. Okey, sebelum kita masuk untuk bincangkan tu, lebih baik kita tengok sedikit lah intro lah. Intro ada lagu nasyid ni, iaitu yang membincangkan ke semua, yang membincangkan kepada ke semua, membincangkan khulafak yang menyanyikan oleh kumpulan nasyid. Saya pun tak kenal lah kumpulan ni. Okey, cuba tengok sikit lah. Ya.
Dia khalifah yang pertama. Okey. Ni sedikitlah dia punya ciri-ciri khalifah yang pertama. Abu Bakar Siddiq kan. Yang kedua iaitu Umar bin Al-Khattab yang berani, berjiwa mulia. Gelaran yang pertama menggunakan Amirul Mukminin, ketua bagi orang-orang mukmin, panglima, ketua. Okey. Besok kamu tak hafal, kamu boleh buka lagu tu. Kamu boleh tengok YouTube pun boleh kan. Yang ketiga, Osman bin Affan. Okey. Dia terkenal dengan perjanjian Hudaybiyah yang menjadi wakil Nabi SAW dalam perjanjian Hudaybiyah tersebut. Antara sifat beliau dermawan untuk agama. Okay. Khalifah yang keempat adalah Khalifah keempat Ali bin Abi Talib. Saya tak tahulah lagu ni masuk ke tak dalam rakaman ni. Kau tak kamu tengok lah. Okay, Ali adalah kanak-kanak pertama meluk Islam. Ilmu dia tinggi, gagah dan berani. Betul lah tu Itu antara lah. Itu antara ciri-ciri Khulafa' Rasyidin. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok tajuk ni. Sebelum tu kita tengok apa objektif pembelajaran kita pada hari ni. Yang pertama, pada akhir pelajaran nanti, aku boleh satu menyatakan era pemerintahan kerajaan Islam secara ringkas sebelum kita masuk. Ada 4 era, ada 5 era kerajaan Khulafa' Rasyidin belum betul-betul jatuh. Sebelum betul jatuhlah, musnahlah pemerintahan kerajaan Islam. Maka ada 5 era kita tengok tadi. Era yang pertama yang kita akan bincangkan ni, ini era yang kedua. Era yang kedua. Itu Khulafa' Rasyidin ni era yang kedua. Okay? Era yang pertama yang dipimpin sendiri, yang diasaskan sendiri oleh Nabi SAW. Yang kedua, iaitu menerangkan ciri-ciri kepimpinan Khulafa' Rasyidin. Dan macam-macam lagu tadi lagu tu bincangkan ciri-ciri kepimpinan. Okey. Okey. Saya nak cuba hati kan. Okey. Yang ketiga kita tengok pula kamu boleh dapat merumuskan apa iktibar daripada pemerintahan kerajaan Islam khusus yang kita bincangkan pada hari ini ialah Khulafa' Ar-Rasyidin. Apa iktibar yang boleh kita ambil dalam ciri-ciri ataupun pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin bila saya tengok buku teks yang tahun ni dia lebih umum lah, iaitu kamu hanya perlu menghafal fakta-fakta tu je. Tak perlu kamu nak tengok biodata khulafa' tu tersebut. Kemungkinan biodata khulafa' tu telah diajar kepada kamu, telah pun dibacakan kepada kamu pada kamu tingkatan 1, 2 ataupun 3. Saya tak pastilah mengenai tokoh-tokoh tokoh-tokoh pilihan. Walau bagaimanapun saya menggalakkan kamu untuk Google lah. Sebab dalam buku teks tu ada. Kamu boleh tengok dia punya laman web yang sesuai lah untuk kamu baca. Okey, itu dekat ni. Okey, http buku teks DPP, sifat dan riwayat hidup Khulafa' Ar-Rasyidin. Ni. Kamu boleh Google lah. Kamu tulis kat sini. Sini start pada kamu ambil. Okey, kamu tengok apa yang itu buku teks lama rasa saya ni Okey. Ini antara sedikit lagi lah yang boleh di Google juga, iaitu nota daripada Sasbadi mengenai Khulafa' Rasyidin sinilah. Okey, kita tengok sedikit-sedikit lah Okey, kemudian ada sedikit latihan pengukuhan yang akan dibekalkan kepada kamu
untuk kamu buatlah supaya kamu ingat fakta-fakta yang telah diterangkan oleh cikgu-cikgu kamu. Kemungkinan ada kelas yang dah belajar ni. Okey, sebagai satu topik ulangan. Okey, kita tengok yang pertama, iaitu era pemerintahan kerajaan. Ada beberapa era. Ada zaman yang pertama, zaman era Nabi SAW, zaman Rasulullah SAW. Okay? Iaitu bermula pada 1 Hijrah sehingga 11 Hijrah. Ataupun tahun Masihi 622 hingga 632 Masihi. Ini yang kamu kena hafal lah fakta tu. Mungkin soalan-soalan yang fakta ni lebih kepada soalan-soalan ni yang akan keluar kemungkinan yang perlu kita ingat lah. Maksudnya Nabi SAW merintah, bukan maksudnya Nabi SAW mengasaskan negara Islam yang pertama lah, berdasarkan pada piagam-piagam yang dibuat di Madinah ketika itu, iaitu bermula pada 1 Hijrah. Sehinggalah tahun 11 Hijrah. Nabi. Kemudian wafat Nabi SAW, bermulalah era yang kedua, iaitu zaman Khulafa Ar-Rasyidin yang kita bincangkan ni. Zaman Khulafa Ar-Rasyidin yang kita bincang itu bermula daripada wafat Nabi tadi 11 Hijrah sehinggalah tahun 40 Hijrah. Lebih kurang 29 tahun lah. Okay, kemudian masuk pula era yang ketiga, iaitu era kerajaan Umayyah ataupun kerajaan Bani Umayyah. Dinamakan Bani Umayyah sebab mereka dah merintah secara monarki lah. Secara monarki ni maksudnya secara mereka mempunyai wasiat-wasiat. Mereka tak melalui syura lagi. Wasiat melalui keturunan lah. Melalui keturunan darah daripada Bani Umayyah sendiri. Dan habis pula zaman kerajaan Bani Umayyah yang berlangsung daripada tahun 41 Hijrah sehinggalah tahun 132 Hijrah. Lama juga lah ni, lebih kurang berapa tahun tu, saya pun tak pernah. 41 tu lah, 32 tu kan. 1, 4 tu lah. 13 lebih kurang. Lebih kurang lah. Tengoklah berapa tahun tu. Kemudian zaman Khulafa, zaman Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah. Iaitu selepas kerajaan, dia masih lagi menjalankan sama juga macam monarki. Okey. Okey, 91 tahun lah lebih kurang. Ni setahun ni, 91 tahun lah lebih kurang. Kemudian berlangsunglah pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Masih juga mengamalkan macam mana Bani Umayyah, iaitu keturunan melalui keturunan ataupun monarki lah istilah politik dia. Okey, daripada tahun 656, okey, 132 hingga 1656, lebih kurang berapa tahun tu? Lebih kurang 524 tahun. Lama jugalah kerajaan ni, banyaklah kemajuan-kemajuan yang kita dapat pada hari ini adalah asas-asas yang diletakkan pada zaman kerajaan Abbasiyah. Okey, ulama-ulama yang ramai muncul jugalah. Kemudian akhir sekali iaitu kerajaan Bani Utsmaniyah yang ditumbuhkan diasaskan pada tahun 698 Hijrah sehinggalah 1341 Hijrah, iaitu 1924 Masihi. Ini dah masuk tahun 1924 dah ni. Seolah-olah masih baru lagi lah kerajaan ni jatuh. Sekarang ni tahun apa? 2021 kan. Kita tolak berapa tahun dah. Lebih kurang 1924 berakhirnya kerajaan zaman dah. Lebih kurang 97 tahun. Hampir sama lah umur dengan Tun Mahathir. Maksud Tun Mahathir tu mungkin sikit lah nak sempat kan. Sikit-sikit lah nak sempat masuk. Dapat masuk dalam kerajaan Bani Utsmaniyah tu. Tapi tu tak sempat lah mungkin. 7 tahun. Tun Mahathir berapa? 90. Ada juga orang yang masih lagi hidup mungkin. Yang hidup pada zaman kerajaan Abbasiyah tu masih lagi hidup sekarang. Sebab ada orang umur kemungkinan dah 100 tahun tu dia masuk lah. Ini masih baru lagi lah masuk. Kenapa saya katakan baru? Sebab masih ada lagi orang yang hidup kemungkinan. Kalau dah masuk 150 tu mungkin tak ada lah. Okey, itu secara ringkas. Itu ada 5 era. Tapi tak habis berakhirlah kerajaan Islam. Apa kerajaan Islam ni? Kerajaan tu masih lagi mengamalkan corak pemerintahan dari segi politik dia, sosial dia, ekonomi dia masih lagi mengikut acuan yang berasaskan pada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Walaupun
kemungkinan bercampur dah. Dari segi kita tengok kerajaan ni dah mungkin dah ada sedikit percampuran dari segi perubahan zaman, tapi asas kerajaan Islam tu mestilah dia punya dustur perlembagaan yang paling tinggi adalah Al-Quran dan juga sunnah. Hukum-hukum Islam masih lagi dijalankan. Jadi tak ada kuasa pemerintahan kerajaan Islam tu, maka kita tak dapat membuat. Okey. Okey, kita tengok. Okey, objektif kita yang pertama tadi kita tengok, okey, kita tengok buku teks sekejap kalau ada dia punya apa. Sebab buku teks ni penting juga sebab dia ada spektrum ilmu tu kadang-kadang ni. Spektrum ilmu ni penting ni. Ni era. Okey, era yang pertama yang telah bincang tadi dekat lebih kurang lah. Okey. Maka kerajaan Islam yang kita baca daripada zaman Nabi dari Rasul Hijrah tadi sampailah berakhirnya pada zaman Khulafa Khalifah Utsmaniyah tadi adalah lebih kurang 1400 tahun lama. Sayang betul kan, lama kan, dan nak mempertahankan itu susah. Akhir habis juga musnah juga kerajaan Islam Okey. Inilah. Okey. Kita tengok era yang pertama itu zaman Khulafa Ar-Rasyidin Masih tak ada lagi spektrum ilmu Okey. Okey, yang pertama zaman Rasulullah SAW lah yang kita tak perlu kita bincangkan secara detail lah secara umumnya kita tahu pemerintahan tu berpusat di Madinah yang dipimpin sendiri oleh Rasulullah SAW. Inilah kecemerlangan umat Islam yang diasaskan oleh Nabi. Nabi ajarlah para sahabat dia. Khairukum qarni tadilah, iaitu para sahabat tu diajarlah, dididik. Nabi jadi panglima segala-gala Nabi lah. Tinggal lagi selepas wafat Nabi tu tak bolehlah semua jadi panglima, salah jadi semua jadi menguruskan ekonomi, tak ada semua. Tinggal lagi Nabi tu sebagai asas. Itu sebab negara yang diasaskan Nabi tu hanyalah bukanlah kata tak besar-besar jugalah melewati sempadan sampai ke Syam besar juga. Tinggal lagi Nabi nak tunjuk contoh, maka Nabi tunjuk contoh segala-galanya para sahabat. Menguruskan ekonomi macam mana, menguruskan politik macam mana, menguruskan pentarbiahan, pendidikan macam mana. Okey. Maka itu berlaku pada zaman Nabi SAW. Maka Nabi SAW itu adalah Rasul, ketua, menjadi kesemua dia, panglima ketentera perang pun Nabi SAW menunjukkan macam mana untuk menjalankan. Boleh tak macam ni? Itu yang maka difahami oleh para sahabat tadi mengikut contoh acuan Nabi tadi, mereka pun mengikut. Itu dikatakan khalifah, orang yang mewarisi. Yang kedua yang kita tengok hari ni, era yang kedua secara umumnya adalah yang kita akan bincangkan sedikit lagi, iaitu Khalifah Ar-Rasyidin. Khulafa Ar-Rasyidin, iaitu yang kita tengok 11 Hijrah hingga 40, 632 Masihi, 661 Masihi. Pemerintah dia macam lagu tadilah. Yang pertama diperintah oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar Al-Khattab, kemudian Sayyidina Osman, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Okey. Era yang ketiga pemerintahan tu, dia terbalik sikit ni, betul boleh kan tukar sini boleh kan. Ni yang ketiga Okey, yang ketiga ni iaitu kerajaan Bani Umayyah. Kerajaan Bani Umayyah, mereka dah tukar dah pusat pemerintahan tu ke Damsyik. Okey. Ni adalah disebabkan politik lah sebab so Damsyik tu lebih kurang kat sini lah kot. Tak dapat tunjuk. Ni Damsyik ni. Ni Baninah, kemudian terus tukar ke Damsyik ni. Jadi pusat dia. Jadi kerana apa? Kerana kerajaan Islam tu dah meluas lah ke sini dan ke sana, dan ke sini, ke sana dan ke sini, barat dan timur, utara dan maka kalau di Madinah tu dia seolah-olah macam tak center tak center lagi, maka Muawiyah ambil sebagai langkah kekuatan dia di Damsyik ni. Okey, di Damsyik. Okey. Tu dia. Ni dia. Nama pertama Muawiyah
Ini pemerintah dia Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, kemudian Al-Walid bin Abdul Malik, kemudian Umar bin Abdul Aziz. Semua ni kamu boleh Google lah. Tak, kalau kita bincangkan panjang sangat. Kan? Tak perlu kita bincangkan. Kemudian kita tengok buku teks ya. Era kerajaan Bani Abbasiyah yang kita tengok tadi lebih kurang 524 tahun. Mengikut kiraan hijrah lah. Okey. Iaitu pusat dia ditukarkan daripada Damsyik pergi ke Baghdad. Baghdad ni buku teks ni kalau kamu tengok bolehlah. Okey, tak nampak Baghdad. Ni Baghdad lah. Peta Baghdad ni. Kita boleh Google kat sini lah ya, map ni, map Baghdad ni kan. Map Baghdad kan. Tengok. Kita belajar tamadun ni. Kau nak tahu juga tompek-tompek tu ya. Ni dah Baghdad ni. Ni Baghdad ni. Ni Baghdad lah. Ikut map ni. Kita kecil sikit, kita nampak sikit kan. Itu Baghdad. Di mana Baghdad? Itu Iraq. Ni. Inilah. Ni Baghdad. Dekat sini, ke Iraq ni. Tempat negara bergolak selalu ni. Jadi Madinah sini. Madinah sini. Tukar ke Damsyik sini. Ke Syria ni. Sekarang nama Syria. Ni so Madinah, pergi Damsyik. Bila ambil kerajaan Abbasiyah, pergi pula ke Baghdad. Ke Baghdad lah. Ini Madinah Dulu kalau kita baca sejarah ni, foto map dunia tu kita kalau tahu. Sebab kadang-kadang kita nak tengok susul salur itu, kan? Perubahan tahun tu juga kadang-kadang berubah. Kadang-kadang manusia tu berpindah mengikut susul saluran. Dan habis pula kerajaan Abbasiyah. Maka masuklah era yang terakhir, iaitu era kerajaan Bani Osmaniyah 698 hingga kepada 134. Jadi ada gap sikit waktu ni. Ini tahun 656 dengan 698 tu kerajaan Islam yang ada masa tu kecil, tak kuat sangat iaitu lebih kurang 698 tu kita tolak dengan 656. Lebih kurang 42 tahun lah. Era kerajaan Islam tu mungkin tak berapa gemerlapan, tak cemerlang sangat. Negara tu jadi kecil kerana ketika itu kerajaan Abbasiyah baru jatuh ke atas tangan Mongol. Yang menjadi satu kejutan kepada negara Islam sendiri, yang mana kerajaan Abbasiyah begitu kuat, kokoh, gagah, kan, tegah dapat dikalahkan oleh tentera Mongol tu. Maka kerajaan Abbasiyah tu antara gap tahun ni 656 dengan 698 lebih kurang 40 tahun tu. Kita akan tengok ni dekat spektrum ilmu ni, gap ni 656 hingga 658 ni kejatuhan kerajaan Abbasiyah di Baghdad. Kerajaan Abbasiyah diteruskan, dia berpindah ke Mesir. Kerajaan tu berpindah ke sini, ke Mesir. Jadi maksudnya daripada Baghdad sini tu, ke sini tu, tahu pergi ke Mesir. Mesir ni kalau ikutkan dia punya ibu negara ni Kahirah lah. Ibu negara Kahirah. Ataupun dalam bahasa Inggeris Kairo. Kerajaan Bani Utsmaniyah ni lah berlarutan lebih kurang lama jugalah kita tengok tu 1341 Hijrah. Iaitu daripada tahun 698 tadi, itu lebih kurang 643 tahun berbanding dengan kerajaan Abbasiyah tadi. Secara ringkasnya ada 4 orang pemerintah ataupun sultan yang menggunakan gelaran sultan. Satu, yang pertama iaitu pengasas Utsman Urtugul. Ni senang sikit nak sebut kalau ada Jawi ni. Kalau kita sebutnya Ertugrul ke Urtugul ke kan. Jadi berbeza dah sebutan daripada tulisan Jawi itu dengan tulisan Romi kan. Dia tak tulis U kan, tapi dia tulis Ertugrul. Jadi Tugrul, tapi kat sini Urtugul. Tak apalah, baca secara ajam tak apalah. Kemudian Urkhan, kemudian Muhammad Al-Fatih. Kalau kamu tahu, ingat Muhammad Al-Fatih yang pernah tengok pembukaan kota Konstantinopel. Kemudian Sulaiman Al-Qanuni. Ini kita akan belajar yang kelima lah.
Ya, ini semua nama lah khalifah-khalifah yang hebat yang membina kerajaan tamadun Osmaniyah. Okey, kita teruskan kepada seterusnya. Kita tengok pula, ni kita dah bincang ciri-ciri kepimpinan. Ciri-ciri kepimpinan Khulafa' Ar-Rasyidin. Yang pertama kita tengok Khalifah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau seorang yang tegas, kemudian berpandangan jauh. Okey, kemudian okey, ada dua ciri. Satu, tegas. Antara bukti sejarah menitipkan tentang ketegasan Sayyidina Abu Bakar, tegas memerangi golongan murtad, iaitu nabi palsu, golongan yang enggan yang membayar zakat, membayar zakat. Okey. Ni ada 3 golongan. Bila wafat Nabi SAW, muncul 3 golongan tu. Okey, so tak ada lagi diplomasi dah. Diplomasi daripada Sayyidina Abu Bakar, iaitu rundingan-rundingan, ya. Sayyidina Abu Bakar terus menghantar tentera untuk menghapuskan golongan-golongan tersebut supaya dia tak menyusahkan, tak mengebak kepada orang-orang Islam pada ketika itu yang kemungkinan ramai negara-negara futuhat, negara-negara yang baru dibuka, yang baru-baru tadi akan mengikut golongan-golongan tersebut. Maka nak menunjukkan bahawa Islam ni bukan agama yang main-main. Agama ini adalah satu agama yang tegas kepada pengikut-pengikutnya untuk menjaga kemaslahatan, ya. Maka diperangi golongan yang murtad, iaitu yang keluar daripada agama Islam. Kemudian muncul pula Nabi palsu, mengaku Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang yang enggan mengeluarkan zakat. Okey. Kemudian beliau adalah seorang yang berpandangan jauh. Contoh dalam bidang pendidikan, beliau mengarahkan Zaid bin Sabit menghimpunkan tulisan Al-Quran. Okey, menghimpunkan tulisan Al-Quran yang terdapat pada kepingan-kepingan batu, tulang pelepah tamar, kulit haiwan, kerana ramai penghafaz yang terkorban di peperangan Yamamah. Peperangan Yamamah ni adalah peperangan memerangi golongan murtad dan juga Nabi palsu ni. Iaitu antara yang terkenal dengan maksud tu adalah Musailamatul Kazzab. Dalam peperangan Yamamah tu lebih kurang 600 orang tentera Islam terkorban syahid, dan di antaranya lebih kurang 60 orang dicatatkan 60 ke 7 dan itulah 60 orang saya yang korban di antara 60 orang yang hafiz, yang mengikuti peperangan tersebut, yang hufaz, yang hafal Quran. So antara yang diarahkan oleh Sayyidina Abu Bakar kepada Zaid bin Sabit, walaupun kalau kita tengok sejarahnya adalah idea daripada cetusan pendapat daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, maka disetujui oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka dikumpulkan semua bacaan-bacaan, tulisan-tulisan dan juga hafazan-hafazan yang ada di dada-dada para sahabat tadi ditulis semula, dikumpulkan untuk dikumpulkan menjadi satu buku yang dikatakan Quran. Ini macam Quran, ya, jadikan Quran. Okey. Itu. Itu pandangan jauh. Vision jauh. Sampai hari ni kita kena ucapkan terima kasih kepada Sayyidina Abu Bakar Al-Khattab, kita dapat baca Quran. Kita tak baca Quran, kita tak hafal Quran, kita kena baca daripada mulut ke mulut, musyafahah. Payah kan? Ini ada kitab Quran, kita belajar macam mana cara nak baca Quran, dan kita boleh buka Quran sendiri-sendiri, kita pun baca. Okey, itu adalah idea adalah usaha yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Berapa lama tu kan? 1400 lebih tahun, yang menyebabkan Sayyidina Abu Bakar sentiasa mendapat pahala lah daripada pembaca Al-Quran. Okey, dan juga pandangan. Okey, kemudian antara sifat dia lagi adalah setia dengan Rasulullah, setia dengan arahan Nabi SAW. Memanglah para sahabat ni, ya, apa juga yang disuruh oleh Nabi tu mereka tak fikir dah, mereka tak menggunakan akal lagi benda tu. Ya ke tidak, perlu ke tak, mereka terus mengikut. Antaranya ialah arahan Nabi SAW ketika Nabi SAW tengah gering ni, tengah sakit kering kan, mengarahkan Usamah bin Zaid pergi memerangi kerajaan Ghassan, kerana utusan yang diutuskan oleh Nabi SAW itu dibunuh oleh kerajaan orang Ghassan, ya. Maka Nabi mengarahkan Usamah bin Zaid
Isu di sini ialah Usamah bin Zaid ni adalah seorang pemuda yang begitu muda lagi. Dikatakan umur dia baru 18 tahun. Jadi bila wafat Rasulullah tu, tentera tu nak digerakkan. Dia setuju, sahabat setuju nak gerakkan tentera tu untuk menghantar tentera untuk memerangi Rasad. Tetapi mereka tak setuju Usamah tu. Sebab Usamah tu masih muda pada pandangan beberapa orang sahabat lah. Tetapi Abu Bakar tidak mempedulikan pandangan tersebut kerana Usamah ni telah dilantik sendiri oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian yang keempat adalah ciri Sayyidina Abu Bakar ni mengamalkan syura. Mengamalkan syura iaitu seperti mana Nabi SAW dahulu banyak perkara-perkara tadi mengajak para sahabat untuk berbincang, untuk memutuskan satu. Antaranya mengambil kira pandangan para sahabat dalam menentukan strategi peperangan, pembahagian empat pasukan. Kita kalau tengok tentera-tentera Islam itu dibagi kepada Yamin, Yasar, Yasira, kemudian tentera Qalbun, kemudian tentera di hadapan mukaddimah dia, maka itu adalah pandangan-pandangan daripada sahabat-sahabat, kemungkinan daripada orang-orang Parsi. Contoh Nabi SAW mengambil pendapat Salman Al-Farisi dalam peperangan Khandaq menggali lubang parit kan. Ini ditiru jugalah, diikut jugalah, mengamalkan syura dalam beberapa hal. Macam tu dalam hal-hal pentadbiran ekonomi, mereka minta para sahabat. Yang seterusnya pula adalah okey. Okey, Umar bin Al-Khattab pula. Beliau juga ini dah dikenali lah, Umar bin Al-Khattab ni dah dikenali sebagai orang yang tegas, menggantikan kepimpinan Khalid Al-Walid sebagai panglima angkatan tentera dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah semasa peperangan Yamamah. Kita dah tahu dah, umat Islam ketika itu tahu dah, peperangan yang dipimpin oleh Khalid ni tak pernah kalah, sehingga Khalid Al-Walid ni dikenali sebagai Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Tak pernah kalah lah. Ini dilucutkan jawatannya oleh Umar bin Al-Khattab. Okey, satu keputusan lah yang begitu zaman, kalau ikut masa tu satu keputusan yang drastik lah, yang diterima, yang terpaksa diakuri oleh semua umat Islam pada ketika itu. Walau bagaimanapun Khalid Al-Walid dia tak mengajuk lah, kata orang, dia tak cembeng kan, dia tetap juga berjuang bersama tentera Islam selepas tu, walaupun dia menjadi askar prajurit biasa. Itu antara kehebatan para sahabat. Memang orang yang duduk dalam keadaan baik kan, semua baik lah. Macam mana pula dilucutkan ke apa kan, mereka tu tunjukkan sifat amanah mereka lah, integriti itu orang kan. Kemudian berfikiran terbuka. Beliau banyak sebab tegas tadi, kadang-kadang seolah-olah kita tengok Sayyidina Umar ni dia tak terima pendapat orang kan. Tak, banyak daripada peristiwa-peristiwa, antaranya ialah beliau pernah ditegur oleh Rasulullah SAW dan menerima pendapat daripada Abu Bakar As-Siddiq mengenai pembebasan tawanan perang Badar kerana menghormati keputusan mesyuarat. Kalau ikutkan pendapat Sayyidina Umar ni, perang Badar tawanan tu dibunuh lah, dipancung kepala kan. Tapi Sayyidina Abu Bakar lebih lagi pandang jauh, kerana antara tawanan-tawanan tu pandai yang membaca tu, disuruh ajar anak-anak orang Islam. Okey. Itu antara dia, banyak lagi lah. Kemudian antaranya berlaku adil, anak Ahmad berlaku adil, memastikan kebajikan rakyat terjamin dengan sentiasa meninjau dan menyamar sebagai rakyat biasa di malam hari. Dia ada kisah-kisah, contoh kisah dia menyamar pergi ke malam-malam merayau tengok apa rakyat buat kan. Ada satu hari tu beliau tengok perbualan antara seorang ibu dengan anak yang nak menjual susu kan. Ada mak kata campur air, saya dah cerita dalam kelas kan, dia campur air dengan susu tu dapatlah banyak sikit jualan, tapi anak tak nak, macam tu lah. Maka dia tahulah kesengsaraan rakyat ketika tu kan. Kemudian beliau seorang yang cekap. Kenapa? Antara cekap, nampak tu, menumbuhkan majlis syura secara sistematik lah, memaskinikan lagi majlis syura dia. Maksudnya dilantik betul-betul. Dilantik kalau tak salah dalam zaman Sayyidina Umar ni juga ada muqabalah. Muqabalah maksud interview.
hantar gubernur sini ada interview, walaupun zaman Nabi pun dah ada dah interview, tetapi dikemaskinikan lagi oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Kemudian mewujudkan Diwan ni maksudnya jabatan-jabatan. Antara perlu ada jabatan, masa tu tak ada. Ada polis, tinggal lagi tak mengikut bersistematik, maka ditubuhkan. Ni jabatan polis, ni jabatan jundi maksudnya jabatan ketenteraan. Ini Baitul Mal, perbendaharaan negara. Ini diwujudkan. Ada orang yang menguruskan, ada orang yang organisasi, setiap jabatan tu ada organisasi dia. Maka itu telah dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Betul lagi ketika itu negara dah begitu meluas. Kemudian membagikan kawasan pentadbiran Islam yang diketuai oleh gubernur. Gubernur ni hari ni kalau kita tengok wakil khalifah pada kawasan-kawasan yang besar tersebut. Ataupun hari ni kita katakan MB tu macam gubernur lah. Dia mengikut tapi ikut kerajaan lah. Kalau kerajaan PH tu ni ikutlah dia punya dasar kerajaan tu. Memastikan dasar kerajaan dilaksanakan di negeri-negeri yang diperintah. Antaranya Muawiyah di Syam, dan juga Muawiyah bin Abu Sufyan di Syam, ini pengasas kerajaan Bani Umayyah dan Amr bin Al-As di Mesir. Kemudian sifat ciri-ciri kepimpinan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Berfikiran terbuka. Beliau melonggarkan syarat penggunaan harta Baitul Mal. Ketika zaman Umar bin Khattab kemungkinan ketat penggunaan tu. Susahlah agak orang nak mohon kan macam itulah. Tapi dalam masa Sayyidina Osman ni kita dah tengok tadi kan, antara sifat Sayyidina Osman ni pemurah, dermawan, apatah lagi dalam bidang agama, maka dia melonggarkan cara-cara pengeluaran penggunaan harta Baitul Mal. Okey. Yang kedua, membenarkan para sahabat keluar daripada kota Madinah. Ini polisi, antara polisi Sayyidina Umar pula susah sedikit untuk membenarkan para sahabat keluar daripada Madinah. Adapun zaman Osman bin Affan ni mudah. Sayyidina Osman berpandangan, Sayyidina Umar berpandangan bahawa sahabat-sahabat tu, para sahabat yang pernah bertemu Nabi tu, mereka tu mempunyai satu ilmu dalam dada mereka tu yang perlu dikeluarkan dulu, yang perlu ditulis dan dicatat. Contoh pada zaman zaman Zaid bin Sabit ni, nak mencari sahabat-sahabat yang menghafal Quran susah. Kau nak pergi jauh ke Syam, pergi ke Yaman, pergi ke Mesir kan, sahabat tu dah berpindah-pindah, maka dia menyusahkan pengumpulan Al-Quran. Maka antara polisi dia tak bagi sahabat-sahabat keluar daripada Madinah untuk memudahkan. Antaranya kerja Zaid bin Sabit untuk mengumpul Al-Quran daripada dada-dada para sahabat. Hafazan para sahabat itu yang susah. Jadi kemungkinan zaman Sayyidina Osman ni pengumpulan Al-Quran, pengumpulan mentadwin buku apa semua tu dah mungkinlah dah lengkap sedikit ditengok, maka Sayyidina Osman melonggarkan sedikitlah para sahabat sekiranya mereka ingin keluar daripada kota Madinah untuk berdakwah. Kemudian berpandangan jauh, menubuhkan jawatan kuasa khas pembukuan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengumpulkan. Okey, adapun baru zaman Osman ni pula timbul pula satu isu yang mana Al-Quran tu dibaca mengikut kiraat yang berbeza. Jadi ramailah kemungkinan berlaku sedikit perselisihan pendapat yang menyebabkan kemungkinan takut berlaku pergaduhan yang mengatakan kiraat ini bagus, kiraat ini bagus. Kiraat tu mengikut lahjah. Lahjah ni dialek lah. Dialek kalau kita baca Melayu ni, macam saya ni, dialek Negeri Sembilan lah. Kan kalau orang Johor tu mungkinlah kejawaan dia kan. Ataupun orang Kelantan tu macam tu lah. Jadi mereka tu berpendapat dialek mereka tu hebat. Maka berlaku sedikit perselisihan antara tu, maka dalam bidang pendidikan ni maka dikumpulkan ada 6 mashaf yang ditulis Al-Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar tu, dikumpulkan oleh Sayyidina Osman bin Affan, kemudian ditulis mengikut satu lahjah penulisan, iaitu penulisan lahjah Arab Quraisy yang sampai hari ni kita tengok yang baca tu lah. Kita tengok bacaan Quran tu lebih kurang sama je. Okey.
Kemudian beliau seorang yang prihatin, ya, Uthman bin Affan radhiyallahu seorang prihatin, nampak tu menyumbang harta kekayaan untuk pertahanan negara. Dia keluarkan duit dia sendiri. Bukan daripada okey. Duit dia sendiri. Ya. Kemudian beliau adalah orang yang antara orang yang pertama lah yang membesarkan sedikit Masjid Nabawi tu. Ya. Masjid Nabawi tu kalau kita tengok di segi struktur dia tak besar pun ada. Dia bergabung dengan rumah Nabi SAW. Ya. Tapi zaman Sayyidina Osman dibesarkan lagi sebab kebanjiran umat. Ya. Yang ketiga, inovatif. Beliau ni seorang yang inovatif, iaitu menubuhkan Angkatan Tentera Laut Islam dan berjaya meluaskan empayar Islam hingga ke Syam dan Mesir, antaranya Pulau Cyprus. Ya, Cyprus. Itu adalah daripada idea inovatif itu, menubuhkan Angkatan Tentera Laut. Walaupun pada pandangan, mungkin zaman tu pandangan para sahabat tak perlu, kerana banyak peperangan berlaku di darat. Tapi keperluan tu dilihat oleh Sayyidina Osman. Itu benda yang perlu. Kemudian kita tengok pula Ali bin Abi Talib, ciri-cirinya ialah tegas. Seorang yang tegas. Kemudian antaranya ialah memecat gubernur seperti Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Musa al-Asy'ari yang dilantik oleh Khalifah Uthman bagi meredakan kemarahan pemberontak. Pemberontak ni ialah orang yang terlibat terlibat dalam ketidakpuashatian dalam masa pemerintahan Sayyidina Osman yang menyebabkan kepada pembunuhan Sayyidina Osman. Okey. Jadi pemberontak itu seolah-olah kemungkinan hampir berlaku peperangan. Maka untuk mengelakkan peperangan yang besar antara dua kumpulan umat Islam, maka antaranya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengambil keputusan untuk memecat Muawiyah. Antara pemberontak tak puas hati sebab pelantikan Muawiyah oleh Sayyidina Osman kemungkinan ataupun pelantikan Musa al-Asy'ari, maka berlaku pemberontakan yang seolah-olah Sayyidina Osman yang melantik di kalangan keturunan Bani Umayyah. Itu pada pandangan pemberontak. Nanti itu antaranya maka memecat Muawiyah. Itu satu tindakan yang begitu drastik juga tu, yang menyebabkan pergeseran antara umat Islam selepas tu. Okey, kemudian berpandangan jauh, iaitu menangguhkan hukuman qisas ke atas pembunuh Khalifah Uthman kerana keadaan negara yang masih bergolak oleh pemberontak. Jadi Sayyidina Ali tak dapat nak menyiasat dengan lebih sempurna siapakah yang membunuh sebenarnya, yang bunuh Sayyidina Uthman, kerana dituntut, ya, kerana okey, pewaris-pewaris okey, Bani Umayyah antaranya Muawiyah menuntut supaya Sayyidina Ali menjalankan hukuman ataupun mengeluarkan siapakah pembunuh, kerana ada desas-desus pula fitnah-fitnah yang berlaku kerana apa, yang menyebabkan Sayyidina Muawiyah ni mungkinlah rasa marah dengan Sayyidina Ali kerana ada fitnah-fitnah menyatakan Sayyidina Ali bin Abi Talib terlibat dalam pemberontakan tersebut. Itu yang menyebabkan pergeseran itu semakin okey. Jadi Sayyidina Ali pada pandangan ditangguhkan dulu, iaitu beliau nak meredakan dulu pemberontak-pemberontakan itu supaya tak berlaku kemusnahan yang besar lagi. Ya, lagu-lagu berlaku jugalah peperangan antara dua puak Islam, antara Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib berlaku. Itu antara bibit-bibit antara kejatuhan kerajaan Khalifah Ar-Rashidin. Okey. Kemudian berani. Memanglah Sayyidina Ali ni berani, kan? Kita baca tentang sirah Nabi tentang masa hijrah, antara orang yang berani duduk di tempat pembaringan Nabi SAW ketika mana orang Quraisy nak berkumpul nak membunuh Nabi pada malam tersebut. Orang yang duduk dekat tempat pembaringan itu adalah Sayyidina Ali, menyertai hampir ini kita hampir ke semua perang, sama dan berada di barisan hadapan seperti perang Badar, antara orang yang mencabar, lawan one by one. Antaranya adalah Sayyidina Ali yang keluar, kan. Dan perang Khaybar, sanggup menerima jawatan khalifah walaupun mengetahui bebanan yang akan ditanggung. Ketika itu negara tengah bergolak, pemberontak tengah nak bergolak, nak berperang. Muawiyah pula dengan menyiapkan tentera dia untuk menyerang. Maka dengan keadaan yang berani, beliau menerima jawatan tersebut.
Kemudian beliau adalah seorang yang berilmu, memiliki ketinggian ilmu dalam bidang sehingga dilantik sebagai hakim di Yaman. Okey. Ini dapat kita tengok dalam beberapa hadis Nabi SAW menyatakan kan, ana manidatul ilm, ali babuha kan, aku adalah pembendaran ilmu, ali adalah pintu ilmu tersebut. Jadi menunjukkan bukan calang-calang orang lah ilmu Sayyidina Ali ni. Okey, kemudian kita tengok secara rumusan dia. Okey, ni rumusan. Ciri kepimpinan tu kita tengok secara rumusan. Umar bin Al-Khattab tadi memiliki kecekapan dan keadilan. Kemudian Osman bin Affan memiliki fikiran terbuka, berpandangan jauh, inovatif dan prihatin. Dan Sayyidina Ali bin Abi Talib mempunyai ciri-ciri kepimpinan tegas, pandangan jauh, berani, berilmu. Dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq tegas, berpandangan jauh. Walau bagaimanapun, bukanlah maksudnya Sayyidina Ali tak ada adil dan cekap, tak. Mereka semua ni ada sifat-sifat tu. Tapi kelebihan tu kalau kita tengok dalam era pemerintahan mereka tu, kita tengoklah. Sebab era pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab adalah antara Osman dan Affan ni adalah era yang paling lama sekali pemerintahan beliau. Ini hampir lebih kurang 10 tahun dan ini hampir kurang 12 tahun macam itulah. 12 ke 10 tahun. Jadi era yang panjang tadi mereka dapat mengaplikasikan berbagai-bagai bentuk yang dibuat pada ketika itu. Okey, kemudian kita tengok pula pencapaian-pencapaian khalifah-khalifah. Okey, kita tengok yang pertama lah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam bidang agama, beliau berjaya memerangi golongan murtad, nabi palsu, golongan yang enggan membayar zakat. Ni kita dah bincangkan. Ini kejayaan nak menjaga agama tu supaya agama tu tak dipandang hina. Boleh diperkotak-katikkan. Tinggi je. Sebab kalau kita jadi pemimpin, kalau agung tu, yang pertama sekali dia akan bersumpah akan menjaga agama Islam. Kalau agama Islam tu diperkotak-katik, yes, sikit dia secara agama maka diperangi. Itu maksudnya. Yang kedua, politik. Dari segi politik, beliau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berjaya membuka wilayah-wilayah baru Islam, terutama di wilayah Iraq dan Syam. Ini pun kita dah bincang lah. Yang ketiga ni dari segi pendidikan, ni dah mengarahkan Zaid bin Sabit tadi mengumpul dan menulis Al-Quran dalam satu mushaf lah. Okay. Susulan 70 orang orang penghafaz Al-Quran syahid dalam peperangan Yamamah. 70 kan. Saya cakap 60 lebih kurang 60 ke 70 orang. Itulah ramai tu. Kan. 70 orang kan syahid, orang yang menghafal Quran supaya berjihad. Kemudian dalam zaman Umar Al-Khattab dalam bidang agama, pencapaian pemerintahan dia ialah menyebarkan dakwah Islam, membesarkan lagi keluasan negara Islam sampai ke Mesir, Parsi dan Rom. Okey, Parsi ni nak bawa ke barat ni. Ni Parsi ni ke Iran ni, lebih kepada ke Iran sampai ke India tu. Rom ni ke utara, ke Eropah. Kemudian dalam bidang politik, menubuhkan Majlis Syura, tadi kita dah bincang. Ni dia jabatan-jabatan yang ditubuhkan ni. Apakah jabatan-jabatan yang ditubuhkan pada zaman Umar Al-Khattab? Ni kamu kena hafal lah, dia fakta ni. Al-Jundi, tentera. Jabatan polis. Dan jabatan percukaian. Baitul Mal tadi, termasuklah dua tadi. Baitul Mal tu dibagi kepada jabatan percukaian dan juga jabatan perbandaran. Jadi zaman Umar Al-Khattab tu, Baitul Mal tu diperanan macam Kementerian Kewangan lah pada hari ni. Adapun hari ni Baitul Mal tu dia punya skop kecil lah. Tak sama lagi dah. Okey. Kemudian Umar bin Al-Khattab juga dalam segi ekonomi juga. Memperkenalkan pelbagai cukai baru seperti cukai jizyah, kharaj. Jizyah ni cukai kepala lah, menggantikan kepada ada orang-orang yang bukan Islam, yang dikatakan orang kafir zimmi, dikenakan jizyah. Orang Islam kena zakat. Kan? Adapun orang yang tak Islam dikenakan jizyah, cukai kepala lah. Dan juga kharaj, cukai tanah. Yang kedua, memajukan sistem pengairan tanah dan saliran. Terusan Amirul Mukminin di Mesir, kemudian embangan Abu Musa di Basrah. Okey, ini untuk memajukan pertanian. Kemudian yang ketiga dalam ekonomi, mengemaskinikan Baitul Mal dan meneroka tanah baru untuk pertanian. Baitul Mal tadi kita tengok tadi jabatan nafaqat dengan jabatan percukaian dan pemeliharaan. Okey. Kemudian dalam bidang sosial, luas lagi tadi Sayyidina Abu Bakar tak ada kan sosial semua kan. Okey, mengasaskan takwid Islam. Ini hijrah ni, satu hijrah tu. Dah idea daripada Sayyidina Umar, permulaan tahun hijrah.
memperkenalkan undang-undang pentadbiran tanah untuk memudahkan orang memiliki tanah. Okey, membina kemudahan awam dari tali air untuk pertanian dibuat untuk orang awam untuk bertani. Okey, kemudian antara lain ketenteraan meneruskan pembebasan negeri-negeri bawah Iraq di bawah kekuasaan Rom. Kemudian di bawah kekuasaan Parsi, kemudian membuka Baitul Maqdis, Palestin dan Mesir. Ini yang kita sodih ni. Itu sebab kita kena belajar ni, ambil iktibar ni Baitul Maqdis, Palestin ni adalah kerajaan Islam yang punya ya. Tapi hari ni macam mana dimanipulasikan oleh orang Barat tu, mereka duduk bagi orang Israel duduk dekat Palestin yang tompek sebenarnya kecil ya, tapi hari ni dirampas bumi Palestin tu, seolah-olah orang Palestin tu nak jadi pelarian hari ni. Itu yang kita sedih hari ni ya. Jadi bila kita belajar ni nampak tu ya, bahawa Baitul Maqdis Palestin tu dah pun dibuka oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Kemudian pencapaian dalam bidang pendidikan menubuhkan sekolah iaitu Al-Kuttab. Kuttab ni khusus untuk kanak-kanak. Kalau hari ni kita kenal macam tadika lah tadika. Namanya Kuttab. Kemudian Osman, pencapaian dalam bidang politik, berjaya mematahkan pemberontakan. Banyak pemberontakan sebenarnya ya, tapi di akhir-akhir itu pun tak terlawan jugalah Sayyidina Osman tentang pemberontakan tu. Banyak pemberontakan dapat dipatahkan oleh Sayyidina Osman. Meluaskan kuasa wilayah Islam ke Rum, Mesir, Afrika Utara serta menawan pulau Cyprus. Ini dia antara kejayaan tentera laut Islam ya, menawan pulau Cyprus. Kemudian pencapaian perintah Khulafaur Rasyidin dalam bidang ketenteraan, tentera laut ya, dan perluasan kuasa tambah luas lagi ya. Kemudian dalam pendidikan, ni dah tadi zaman Abu Bakar dikumpulkan buku-buku, dia dikasih sebuah buku tadi kita baca tadi kan, antara yang dibuat oleh zaman menyelaraskan bacaan qiraati yang penulisan mushaf atau mushaf Quran menggunakan bahasa Arab menggunakan mushaf Osmani yang kita dapat tengok hari ni. Ini dalam bidang pendidikan ya. Cuma kat sini dia nak buat pembahagian dia tentang kejayaan khalifah tersebut. Kemudian dalam bidang ekonomi, Ali bin Abi Talib walaupun dalam negara bergolak tu, dalam banyak untuk mematahkan pemberontak apa semua, tapi Ali dapat lagi memajukan ekonomi, iaitu meneruskan mengekalkan kutipan jizyah yang digunakan pada golongan zimmi ini kafir zimmi ya, kafir orang yang duduk dalam negara Islam tapi dia tak melawan orang Islam, dia duduk dalam Islam tapi dia tunduk tentang undang-undang Islam. Okey, ini kamu buatlah dalam bidang-bidang apa ni. Sebenarnya sebagai satu rumusan pencapaian Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam bidang pendidikan sedikit, ada sini tak ditulis ni. Dalam bidang pendidikan, kemudian Sayyidina Abu Khattab dalam bidang sosial, ini dalam bidang apa? Ini bidang sosial, ini bidang pendidikan, dia dah secara rumusan dia. Yang akhir sekali kita tengok iktibar. Ada masa akhir dah. Yang pertama ni lah, iktibar kita belajar, penting belajar sejarah ni ya. Ni sejarah kita, ni sejarah umat Islam yang perlu kita baca sebenarnya secara detail. Bukan kita buat secara rumusan ni ya untuk kita hafal fakta saja, tak. Kita kena baca tentang biodata setiap orang khalifah. Banyak benda-benda yang boleh kita ambil contoh. Kan? Ya. Tengok mencontoh kepimpinan khalifah yang mengutamakan kesejahteraan agama rakyat dan negara. Kemudian antara iktibar lagi yang boleh kita ambil apa dia? Akhlak-akhlak mereka yang terpuji yang boleh kita jadi contoh. Kemudian boleh kita ambil iktibar lagi apa dia? Pengukuhan perpaduan Islam itu penting dan memelihara hak antara satu sama lain. Kena jagalah ya. Dan yang sekali kita nak menggiatkan usul dakwah agar kebenaran Islam dapat disebarkan. Inilah tujuan utama kita. Dan kamu pun belajar tu pun ingat ya, bukan belajar untuk diri kamu tapi belajarlah untuk naikkan nama agama. Alright. Ada lagi ya? Saya habis dah. Kita naklah menyokong kegiatan ekonomi umat Islam. Ini penting hari ni. Kalau tahulah kodai tu orang Islam punya, kita utamakanlah kodai orang Islam tu. Macam tu dah maksudnya.
Kalau dah tak boleh itu barulah kan. Kita naklah menyumbang kepakaran dan ni kamu ni. Alhamdulillah kamu belajar sekolah teknik ni, kamu beriyo masuk sekolah teknik tahun ni, ramai masuk sekolah teknik kan. Maka kepakaran kamu tu besok ingat bukan untuk diri kamu dapat habuan dunia, tapi untuk kemajuan negara kamu, negara Islam. Okay. Okay, dan yang akhir sekali latihan. Okay. Okay, kamu boleh jawab dulu nak tapi tak apa, saya dah bagi latihan dalam bentuk apa itu. Okey, yang ni kerajaan Islam di bawah pemerintah Khurasan berpusat di Madinah. Cukai jizyah dan kharaj diperkenalkan bagi membaiki keadaan ekonomi semasa pemerintahan Khalifah Umar Khattab. Gerakan tentera memerangi dan baru dilakukan oleh Khalifah. Siapa? Khalifah? Jawab. Okey, betul tak jawapan kamu tu? Okey. Kuasa membuat suatu keputusan terhadap suatu perkara dibuat oleh Khalifah berdasarkan pandangan ijtihad dan apa dia? Cuba tengok jawapan kamu betul tak? Jawab secara ringkas lah, secara lisan ya. Secara syura. Okey. Pemerintahan Khulafaur Rasyidin telah memerintah selama berapa tahun? Daripada tahun 11 Hijrah hingga tahun 40 Hijrah. Berapa tahun semua dia? 29 tahun. Okey. Jadi sekian, terima kasih. Okey, walau bagaimanapun ada satu perkara. Okay? Kamu kalau tengok kat teks tu, spektrum ilmu tu lah. Banyak juga kita boleh ambil. Ni contoh ucapan-ucapan Sayyidina Abu Bakar, ucapan Sayyidina Omar, ucapan Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Osman ya. Apabila dilantik menjadi khalifah. Kita ambil satu lah ni ya. Contoh ucapan yang paling bagus sekali lah ya. Antaranya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dilantik, beliau berucap, para ramai sekiranya aku di jalan yang benar, berilah bantuan. Sekiranya aku menyimpang, tegurlah aku. Kebenaran ialah amanah. Pendustaan ialah khianat. Taatilah aku selama aku mentaati Allah dan Rasulnya, dan sekiranya aku engkar kepada Allah dan Rasul, maka luputlah ketaatanmu kepadaku. Itu antara ucapan-ucapan seolah menunjukkan keikhlasan mereka memerintah. Ini ucapan Umar pula. Ini ucapan Sayyidina Osman, dan akhir sekali ucapan Sayyidina Ali. Wallahu a'lam bissawab. Jadi saya harap walaupun tak perlu lama sangat saya rasa ni pun dah memakan masa hampir berapa minit ni? Nak dekat 1 jam kot ya. Jadi terlalu lama sangat tak bagus lah. Tak bagus sebenarnya, ringkas, tapi tinggal dia tajuk ni luas sebenarnya dan dia terlampau umum ya. Terlampau umum dan kamu boleh cek buku teks dan kamu boleh Google, tengok, kemudian kamu boleh buat latihan yang dibekalkan kepada kamu. Sekian, terima kasih. Ampun maaf sekiranya ada terdapat kekasaran ke kesilafan bahasa kepada kamu. Okey. Jadi saya harap kamu maju jaya lah dalam apa jua bidang yang kamu cuba ni. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Sehingga jumpa lagi.